Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di WHI 3 hari bulan November bersama saya Segita dan juga Fiza Sabjahan. Ini adalah siaran pertama saya buat bulan baharu ini. Apapun kami harapkan anda terus bertenaga sepanjang bulan November ini, dan yang penting hari inilah kita fokus supaya hari ini hari yang terbaik. Kalau kita bercakap tentang bulan November ni kan, macam kemarin kita cakap kita baru je masuk bulan November. Tapi hari ini dah pun hari Khamis dan esok dah pun mula cuti lah di beberapa negeri ataupun kawasan, dan berbaki 48 jam saja lagi sebelum pada hari Sabtu ni yang dinanti-nantikan mungkin oleh seluruh rakyat Malaysia, penamaan calon yang bakal berlangsung pada hari Sabtu nanti. Dan mungkin ada juga ramai dalam kalangan anda ketika ini dah pun mula merancang apa antara aktiviti yang ingin anda lakukan seisi keluarga pada hujung minggu. Yang dah bercuti pada esok dan juga Sabtu, dah petang ni mungkin dah nak mulakan perjalanan. Awal, Ya, dan bagi individu-individu yang bercuti pada hari Sabtu dan Ahad juga, mungkin anda pun dah planning lah nak buat barbecue bersama keluarga ke, ataupun apa saja aktiviti-aktiviti yang anda manfaatkan seisi keluarga. Tapi ini suka jugalah kita ingatkan diri kita dan juga anda penonton kan, kalaulah kita ni pergi ke kawasan-kawasan yang sesak, kawasan yang ramai orang, ataupun kita mungkin bergejala demam ataupun sesama mahupun batuk, pemakaian pelitup muka tu masih lagi digalakkan. Betul. Setuju sangat dengan apa yang Fiza katakan tadi. Dan anda di rumah, kalau anda ada apa-apa majlis ke aktiviti anda rasa keluarga WHI boleh turut sama, anda bolehlah jemput kami. Betul di Facebook WHI tu boleh je hantar jemputan. Cik, tak malu. Betul. Kalau mungkin kan anda nak suruh kami datang ke majlis keduri kahwin anda ke, majlis pertunangan anda ke, hari jadi ke, boleh. Kalau Sugita free datang. Okey, kita nak kongsikan hari ini perkongsian tentang ini antara isu yang sering kali kami bawakan bersama dengan anda penonton. Malahan isu ini juga banyak dibincangkan di laman-laman media sosial. Tapi sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang apakah topik yang kami bawakan dan bincangkan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini, apa kata anda saksikan dahulu TikTok ini? Ya, jom kita saksikan dahulu. 5 sebab kenapa harta anda terbeku apabila berlaku kematian. Pertama, kos pengurusan harta pusaka yang tinggi. Yang kedua, tidak faham proses undang-undang. Yang ketiga, kekeliruan tentang wasiat sebab wasiat hanya pada bukan waris. Yang keempat, waris tidak faham hukum faraid. Yang kelima, bila tak faham hukum faraid, waris bertelagah dan berebut harta. Majoriti masyarakat tidak menguruskan harta pusaka dan tidak merancang harta. Jom sama-sama belajar dan rancang harta semasa hidup untuk yang tersayang. Sudah! Cukup apa? Apa yang cukup? Itu yang anda. Semua kita mulanya hanya dari bawah, tak ada yang terus melangkah. BQ on the move mula dari bawah. Orang ramai tak tahu macam mana nak dapatkan surat kuasa mentadbir ni. It's not as simple as kita rasa. Alah mudah je. Dah ada semua ni, kita tukar je lah nama. Kita buat je lah all those transactions. It's not that easy. Ada beza antara kalau you meninggal dengan wasiat dan meninggal tanpa wasiat. Bila meninggal tanpa wasiat, proses dia sangatlah panjang. Untuk dapatkan surat kuasa mentadbir tu, you perlu melalui beberapa. Itu dia sedikit antara topik yang bakal kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Isu ini yang sering kali kita bawakanlah juga kan, Sugi, iaitu tentang pengurusan harta, siapa yang layak. Mungkinkah juga Fiza, sebab tadi ada soalan individu itu, majoriti masyarakat Malaysia tidak menguruskan harta mereka. Mungkinkah juga mereka tidak tahu cara betul untuk mengurus harta mereka? Dan bila cakap pasal harta ni, ramai yang kaitannya dengan perselisihan faham, persengketaan dalam keluarga. Tapi hari ini kami nak kongsikan info kepada anda, dan kalau anda ada apa-apa soalan, terus tanya kami di Facebook WHI kerana kami ada seorang yang sangat arif dalam bab-bab harta ni. Betul tu, dan kadang-kadang persoalannya Sugi, kita terfikir pula adakah jumlah wang simpanan ataupun pembelian kita yang tak seberapa itu dikategorikan sebagai harta. Itu juga mungkin menjadi persoalan dalam kalangan anda penonton-penonton. Jangan risau, seperti yang telah pun dikongsikan oleh Sugi tadi, terus kongsikan bersama dengan kami, yang mana kami akan kongsikan bersama
individu yang pakar kepada anda hari ini. Kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan anda terus menonton kami di Kaca TV dan juga di dalam talian di Facebook WHI TV3. Ya, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Wasiat ini telah diarahkan dibaca hanya setelah semua cucu yang disebut di dalam wasiat ini mencapai umur 23 tahun dan ke atas. Saya akan bacakan terlebih dahulu semua senarai harta-harta yang diwasiatkan. Ini akan meliputi senarai syarikat, saham-saham, aset-aset dan wang tunai dari berbagai negara. Setelah itu akan saya bacakan pembahagian segala harta-harta ini mengikut kiraan faraid. Pengagihan hartanya secara faraid kepada semua yang berhak. Arwah ada minta kami senaraikan mengikut ketetapan kepada anak-anak lelakinya dan isteri. Mengikut permintaan Allah Yarham Tuan Ali, harta-harta tertentu yang berikut iaitu wang tunai ringgit Malaysia berjumlah 2 juta dan syarikat Food Hub Berhad diamanahkan khas untuk cucu Ryan Fatah. Rumah peranginan di Cameron Highland pula untuk cucu Amir. Dan sebuah lagi rumah peranginan di Langkawi untuk cucu yang bernama Amirul. I memang tak setuju. Kenapa semua nak kena bagi kat Ryan? Ha? Dia langsung tak ambil tahu pasal bisnes kita. Yus ni ada mata lah. Yus dia boleh nampak macam mana Amir punya komitmen. Apa yang tertulis dalam wasiat tu tak boleh diubah. You suka ke tak? Setuju atau tidak? You kena terima. Kita semua kena terima. Senanglah hidup Ryan. Itu dia tadi sedutan drama Bukan Gadis Biasa, yang mungkin ini antara situasi ataupun kejadian yang mungkin ada berlaku dalam kalangan anda penonton-penonton hari ini. Dan ini kita nak tanya persoalannya, adakah kalau harta itu telah diberikan dalam wasiat, adakah dia boleh diubah ataupun tidak boleh diubah? Itu kita nak dengarkan perkongsian selepas ini. Tapi sebelum tu Sugi, kita bersama dengan Tuan Faizaluddin Muhammad Yusof selaku Peguam Bela dan juga Peguam Syar'i di studio kita pada hari ini. Tuan sihat Tuan? Alhamdulillah sihat. Sugita sihat? Sihat Tuan. Tak sabar nak dapat info daripada Tuan hari ini dan pastinya Fiza? Sihat. Alhamdulillah. Pastinya penonton pun ada pelbagai soalan untuk ditujukan kepada Tuan Faizaluddin. Tapi sebelum itu Tuan, mungkin sebagai mukadimahnya Tuan Faizaluddin boleh kongsikan, bila kita cakap pasal pengurusan harta ini, apa yang sepatutnya kita tahu? Baik ya. Terima kasih Sugita, Fiza, TV3 ya, Wanita Hari Ini dan juga semua penonton ya. Semua yang kita berada di depan TV ini, termasuk dalam pejabat ni apa semua yang menonton ni, pasti kita ada harta. Ya, sebab apa? Bila kita hidup ni, Allah kurniakan kita akal fikiran, tenaga, dan yang paling penting setiap kita ini dah dijamin dengan rezeki ya. Bila ada rezeki lebih, mulalah kita beli mula-mula motor kan. Habis belajar beli motor, lepas tu dah berumah tangga, Allah naikkan rezeki, boleh beli kenderaan, lepas tu boleh beli rumah kan, macam dalam sitcom tadi kan. Cerita dia kan. Saya teringat kisah filem P.Ramlee 3 Abdul tu kan. Saya tak setuju. Baik, dalam hal begini bila ada harta dan sebagainya, jadi harta itu bukan harta bersifat material sahaja, bukan bersifat duit, bukan rumah, kadang-kadang saham, kadang-kadang dalam bentuk orang kata hutang pun ada. Orang lain hutang dengan kita, kan, dia tak bayar lagi. Kemudian apa lagi, barang kemas, pasu-pasu yang mahal dan sebagainya. Ini semua disebut sebagai harta. Jadi bila ada harta, ianya boleh menggoda. Yang baik boleh jadi tak berapa baik, yang alim boleh jadi tak berapa alim. Apabila orang kata bila nampak harta tu berubah ataupun barulah tunjukkan sikap yang sebenar. Apatah lagi apabila ada berlaku kematian kan. Contohnya suami kita dululah penanggung tunggal keluarga. Dialah yang cari harta tu, dialah yang bekerja siang dan malam dan dia letak semua harta dia atas nama dia kebetulan ya. Dia terlupa nak letak kepada nama anak ataupun nama isteri sebab ialah baru umur 30-an tiba-tiba Allah SWT jemput dia meninggal dunia. Jadi isteri dengan anak-anak macam mana ni? Waktu itulah adik-beradik yang tak benar
pernah datang tengok, sepupu sepapat yang tak pernah jumpa, semuanya pun menonjolkan diri ke. Baik kata arwah apa? Dulu arti Mr. Oz ya. Oi koma durian dah berbunga. Kan? Maksud tu pokok durian tu semak samun, tak ada siapa nak datang. Tapi bila dah berbuah, dah ditebas dan sebagainya, berlumba-lumba saudara mara menuntut kata naklah sikit buah durian tu. Begitulah perumpamaan kita hidup di dunia ni. Jadi insya-Allah sepanjang tempoh yang ada ni saya akan kongsikan dan cuba meleraikan jawapan-jawapan soalan-soalan yang dikemukakan, khasnya berkenaan dengan macam mana nak uruskan harta pusaka ni. Supaya tak nak nanti waris yang kita tinggal ni, yang kita tak tahu bila kita punya ajal ni dijemput, mereka tidaklah bergaduh macam dalam filem tadi. Ini yang kita nak kongsikan juga. Sebenarnya ada soalan-soalan daripada rakan-rakan kita di luar. Tapi sebelum tu, memandangkan tadi kita pun dah kongsikan tentang sedutan drama itu tadi kan. Ini juga mungkin berlaku dalam kalangan masyarakat kita yang mana persoalannya ini. Kata nama dah dia ada dalam wasiat tu, dah diberikan sebagai penama dan sebagainya. Adakah persoalannya nama yang telah pun diberikan ataupun harta yang telah pun diletakkan dalam wasiat itu tadi, seperti sedutan drama itu tadi, boleh diubah ataupun tidak sebenarnya tuan? Okey, dia dalam hal ini kita alhamdulillah dalam negara yang masyarakat majmuk, berbilang kaum, berbilang agama ni, dan kita juga ada perundangan yang berbeza, iaitu untuk orang yang beragama Islam, untuk orang yang bukan beragama Islam. Saya mulakan yang untuk beragama Islam ni. Bagi penonton-penonton yang ada situasi macam filem tadi, dan kita ni orang yang beragama Islam ya. Jadi kita kena ingat, kalau kita buat wasiat tu, katakanlah kita punya wasiat itu kita bagi untuk anak ini, untuk adik ini, untuk isteri, untuk mak ayah dan sebagainya. Jadi bila kita meninggal dunia, jadi ada yang tak puas hati. Jadi yang tak puas hati itu hakikatnya dari segi undang-undang dan juga hukum ni, wasiat ni hanya boleh diberikan tak lebih 1/3 je Fiza. Selebihnya itu kenalah ikut hukum faraid ataupun pusaka ya. Tapi dibenarkan kalaulah lebih daripada 1/3 dengan syarat waris-waris kita yang berhak, yang betul-betul layak menerima pusaka waktu kita meninggal tu, dia kata tak ada masalah. Tak apalah, kesian akak ipar kita tu, dia dahlah sebatang kara, tak ada kerja, mengharapkan segala-galanya dengan abang kita kan. Kita ni semua dah ada kerjaya, kita ni semua dah ada, orang kata ada pendapatan masing-masing kan. Jadi biarlah dia lepas lebih supaya dia boleh bantu anak dia. Anak dia tu pun anak abang kita, bukan orang lain. Tapi orang kata Fiza kan, oh itu memang cantik sangatlah kalau semua begitu kan. Jadi dalam hal begini, kalau tak puas hati, boleh buat bantahan mengatakan bahawa wasiat yang dibuat secara bertulis oleh si mati itu hanya sah untuk tak lebih 1/3 bahagian saja. Untuk yang bukan beragama Islam boleh, dengan syarat dia ada Wills Act, kena ikutlah akta-akta berkenaan dengan wasiat, dan juga ada dia punya portion dan sebagainya. Tak ada masalah. Orang bukan beragama Islam ni dia tidak ada halangan seperti orang yang beragama Islam. Jadi Sugita bolehlah. Boleh. Contoh nak bagi semua kat saya. Kalau beragama Islam kita lebih kepada hukum faraid dan sebagainya. Okey. Ada soalannya. Kami sempat bertanyakan kepada orang ramai apa antara soalan yang mereka ingin tujukan kepada Tuan Faisaluddin. Jadi Tuan, apa kata kita dengarkan dahulu apa soalan mereka. Jom. Silakan. Saya ada satu soalan, jika seorang wanita itu kematian suaminya, bagaimanakah jaminan seorang wanita itu untuk mendapatkan hak mereka? Saya ada satu soalan, bagaimanakah ingin menguruskan harta jika waris tiada, yang terdekat waris tiada? Adakah cucu layak untuk menguruskan harta yang sedia ada? Saya nak tanya, kalau saya dah hibahkan harta saya kepada anak buah saya, adik-beradik saya masih boleh cabar ke hibah tu? Itu dia tadi 3 soalan yang ditanyakan oleh penonton. Yang pertama, antara pasangan suami isteri lah kan. Kalau suami tu siapa yang layak uruskan harta tu. Nombor 2, kalau tak ada waris terdekat, adakah cucu itu layak untuk menguruskan harta. Dan nombor 3, kalau kita dah pun hibahkan harta kita itu kepada seseorang individu, tak kisahlah anak buah ke, adik-beradik ke, adakah ia boleh ahli keluarga boleh cabar. Baik, yang pertama tadi kan Fiza, ialah isteri kita tu teman kita sekatil sehidup kan, sama-sama. Tapi ialah Allah tak sayang kita,
kita, mungkin kita pergi dulu kan. Jadi dalam begini ya, puan-puan kalau ada dalam keadaan macam yang menanya tadi, jangan risau. Dari segi hukum, katakanlah suami itu tak sempat nak buat apa-apa ya. Katakanlah dia tak buat apa-apa, jadi dia tak sempat nak kata apa sebab dia jemput dalam keadaan mengejut seperti aksiden ke dan sebagainya. Jadi dalam hal begini, hak isteri dia boleh menuntut harta sepencarian. Kena ingat tu ya. Tuntut harta sepencarian. Sebab apa? Itu paling penting. Walaupun mungkin kita ni orang kata tak bekerja dan sebagainya, boleh tuntut. Sebab apa? Kita melahirkan anak dia, arwah. Kita jaga arwah tu daripada kurus keding jadi besar. Sihat walafiat, seronok makanan kita kan. Rumah kita cantik, kemas dan sebagainya, boleh tuntut harta sepencarian. Kedua, dari segi hukum pusaka. Bahagiannya kalau ada waris dan sebagainya 1/8 lah. Kalau tak ada waris boleh paling tinggi pun 1/4. Sebab itu kita galakkan isteri-isteri ini tuntutlah harta pencarian ya. Jadi siapa yang boleh membuat menguruskan pentadbiran harta pusaka ni? Siapa-siapa boleh, tapi seeloknya adalah waris tu sendiri ya. Kalau dah tak ada waris, mungkin waris sibuk, tak ada kemampuan dan sebagainya, adik-beradik lah tolong bantu ya. Baik, soalan yang kedua tadi berkenaan dengan orang kata saya pergi ketiga dulu yang hibah tadi ya. Yang hibah tadi itu sebenarnya bila kita dah hadiahkan ke orang kan, buruk siku lah kita nak minta balik kan Fiza kan. Mana boleh nak minta balik, tak boleh gitu. Jadi cuma dalam keadaan, dua keadaan saja yang boleh minta balik ni kalau kita bagi kepada anak ataupun kepada cucu. Anak tu tiba-tiba mendahaka, cucu tu mendahaka, boleh kita ambil balik. Tapi untuk dicabar, katakanlah, saya tak setuju ni. Kenapa abang saya bagi kat bini dia? Sepatutnya ini kena pergi faraid, kena bagi-bagi. Oh, banyak sangat ni, melampau sangat abang saya, arwah abang saya. Dah meninggal, dah meninggal. Dan ditinggalkannya motor buruk aja kan. Tak bolehlah kita nak cabar begitu ya. Kalau nak cabar pun mungkin kita nak tengok rukun-rukun dan syarat-syarat hibah tu mungkin tak sempurna dan sebagainya. Jadi masa yang diambil di mahkamah tu panjang kalau nak challenge ya. Kedua tadi tak ada waris. Kita tak tahu ya sama ada kita yang meninggal dulu ataupun anak kita meninggal dulu ya. Sebab syarat mati ni bukan tunggu kita sakit. Bukan tunggu kita tua ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada orang yang baru lahir je dah meninggal. Ada yang muda meninggal daripada mak ayah dia dahulu. Jadi dalam keadaan begini tak ada masalah. Maknanya cucu tadi dia berhak untuk menuntut pusaka. Kalau tak boleh orang kata ada terhalang sebab mungkin ada pakcik-pakcik dia yang lain, maka atuk dengan nenek ni kena ingat waktu kita hidup ni, tengoklah mata cucu kita tu yang kecil, buatlah wasiat wajibah. Boleh kita bagikan dengan syarat tak lebih 1/3 lah. Untuk jaga anak-anak dan kepada anak kita yang dah meninggal tadi. Kesian ya. Anak tu baru setahun jagung kan, dah tak ada ayah, dah tak ada mak sebagai contoh. Kita sebagai atuk dengan nenek, kita sayang, memang kita sayang, memang kita jaga, memang kita belai dan sebagainya, tapi kita ni makin uzur, makin tua. Jadi buatlah pengagihan, boleh bagi hibah, boleh buat wasiat wajibah kepada cucu kita tadi. Katakanlah ada anak-anak kita lelaki dan perempuan yang lain kan, dia akan menghalanglah untuk dapat bahagian pusaka. Okey, baik, 3 soalan tadi yang sudah pun dijawab oleh Tuan Faizal. Dan Tuan Faizal, ini soalan dari Facebook. Penonton kita Nora bertanya, nak tanya, kalau satu ayah tapi berlainan ibu, tapi tanah tu atas nama arwah ibu yang sekarang, boleh ke anak dengan ibu yang terdahulu tuntut sekalipun harta pusaka itu? Dia gini ya, tanah tu dah atas nama mak kita. Kira mak kita ni bini yang nombor 2 lah kan. Ini namanya mak pertama. Nama mak pertama. Mak pertama, okey. Jadi yang nak menuntut ni anak daripada mak ke nombor 2. Betul ya? Saya faham gitu. Kalau satu ayah tapi berlainan ibu, tanah tu atas nama arwah ibu yang sekarang. Oh, maksudnya yalah, saya mak yang lain lah. Mak yang lain. Maknanya sekarang ni tanah itu atas nama mak kita. Mak kita ni adalah isteri kepada ayah kita. Ayah kita pula ada isteri seorang lagi. Jadi anak daripada madu mak kita tadi tu nak buat tuntutan terhadap tanah yang mak kita punya. Betul ya? Betul. Yang dah atas nama. Jadi kalau dalam keadaan begitu memang tak boleh lah. Ya. Sebab tanah tu dah pun didaftarkan atas nama mak kita. Tapi kalau atas nama nama ayah kita lagi. Maknanya ayah kita ni lagi masih lagi nama ayah kita meninggal. Jadi semua anak-anak dia walaupun berlainan mak ni boleh menuntut kepada harta pusaka si ayah tadi. Okey, cuma mungkinlah mak kita tadi itu ada
dokumen yang menunjukkan bahawa mak kita tu bukan dia menerima secara mutlak. Rupanya dia memegang amanah saja sebagai contoh bagi pihak ayah kita ke dan sebagainya. Maknanya harta itu bukanlah milik mak kita sepenuhnya. Ianya masih lagi milik ayah kita. Jadi kalaulah ada kita punya adik-beradik lain mak ni bawa dokumen keterangan begitu, bolehlah dicabar di mahkamah. Tapi tak bolehlah terus bergaduh mulut dan sebagainya. Kena bawa ke mahkamah. Buktikan di mahkamah. Ya. Tetapi Tuan, maksudnya kalau nama individu tertentu itu telah diberikan mungkin oleh si mati sebelum ni atas nama individu tersebut, bermakna hak tanah tersebut kalau bukan pemegang waris lah. Maksudnya memang itu hak individu memang tersebut. Hak individu tersebut. Ya. Apatah lagi kalau dah tukar nama. Dalam geran tu memang dah sasah nama mak kita dan bukan lagi nama ayah kita. Ini biasa Sugita dan juga Fiza bagi suami-suami, ayah-ayah yang ramai isteri. Okey, ini ada satu lagi soalannya yang lebih kurang macam soalan tadi sebenarnya, tapi situasi yang berbeza. Katanya saya nak tahu macam mana tanah yang telah ditukar nama dari adik-beradik 2 orang yang sepatutnya dapat harta pusaka. Tapi setelah ayah meninggal, cek-cek nama ayah tak ada. Tanah tu dulu ayah yang uruskan. Tapi sekarang ni hanya nama adik ayah seorang saja. Bila tanya, macam-macam alasan diberi. Mungkin kalau saya boleh tambah sikit, Tuan. Situasi ini mungkin juga banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Yang mana ada dalam kalangan ibu ayah atau nenek kita dulu, anak mungkin 5 orang, tapi dia sebut mulut. Tapi bila tengok dalam geran tanah tu namanya seorang saja. Ini mungkin banyak berlaku kan, Tuan? Betul, memang banyak sangat. Sebab ni cerita dulu-dulu. Kita tak jangka anak kita ni bila kita dah tak ada nak bergaduh pula kan. Jadi mungkin waktu hidup dulu, abang ni ayah minta tolong, ayah nak tukar nama sebab ayah tak tahulah bila umur ayah ni kan. Jadi ayah tukarlah nama kepada engkau ni sebab engkau ni anak yang sulung. Tapi dengan syarat, janganlah pula kau buang adik-adik, jaga adik-adik. Tanah ini je tanah yang ayah ada. Jadi nanti bagi adik kau duduk di sini, tapi ayah cakap begitu, tak ada hitam putih. Kalaulah ada bukti yang sebegitu, maknanya adik-beradik yang lain tahu ataupun ada pakcik-pakcik yang dengar sebagainya, bolehlah dibawa ke mahkamah untuk sahkan, untuk dapatkan pengesahan. Tapi urusannya sangat mencabarlah. Sebab saksi mungkin ada yang dah meninggal, tak ada hitam putih dan sebagainya. Jadi dalam hal begini Fiza, bila dah tak ada keterangan untuk menafikan perkara tu, sukarlah kan bawa ayah. Cuma peringatan ni kepada yang mendengar ni ya, bila kita tu tadi dah diamanahkan oleh arwah ayah kita dulu ataupun atuk kita begitu, memang kita je yang tahu sebab waktu tu umur kita 20, adik-adik kecil lagi, sekolah dan sebagainya. Jadi ingat tu, amanah itu akan dipersoalkan di akhirat nanti bila kita mati, walaupun mungkin kita boleh berjaya di dunia, katakan tak ada masalah, tak ada bukti, tak ada apa-apa kan. Hasil sawit kita yang ambil, hasil rumah sewa kita yang ambil, walhal dulu masa hidup arwah ayah dah pesan kena jaga adik-beradik yang lain. Jadi itu satu aspek yang berlainan. Tapi dari segi perundangan di dunia ni, maknanya kalau dah tukar nama, dah memang sah nama abang kita ke ataupun kakak kita, yang lain-lain nak tuntut sukar, melainkan ada bukti-bukti, ada keterangan-keterangan menunjukkan bahawa dia pegang tanah itu atas nama dia sebagai pemegang amanah ataupun sebagai orang kata untuk kepentingan adik-beradik yang lain. Bolehlah kita lawan. Tuan, situasi yang lebih kurang sama ini juga. Kadang-kadang kan ada dalam kalangan individu itu mungkin namanya ada individu tertentu dah di dalam surat geran tanah. Tetapi contoh yang mempunyai nama dalam geran pun mungkin dah meninggal dunia, mempunyai waris-waris ataupun waris-waris yang boleh dituntut lah, yang berhak dapat. Tapi ada pula ahli keluarga yang lain ini pula ingin turut menuntut. Kalau katalah ahli keluarga tu ingin memberi kepada mereka ini, adakah perlu diberikan ikut faraid ataupun sebenarnya boleh memberi seikhlas hati kepada ahli keluarga yang jauh ni, mungkin makcik, pakcik macam tu. Okey. Nak bagi kepada orang lain, waris yang lain, boleh dengan syarat memang kita pemilik harta tu. Nama dalam geran tu memang nama kita, Fiza ya. Contoh nama saya. Saya nak bagi kepada persatuan anak yatim ke, nak bagi kepada anak angkat ke, memang itu tujuannya. Ataupun lagi itu terpulang kepada saya sebab memang tanah itu milik saya. Ingat tak ada masalah, tak ada halangan. Tapi kena beringatlah, janganlah bagi semua kepada orang lain. Kita ada anak-anak yang kita jaga ni kan. Baik. Perkara kedua, katakanlah memang orang kata dah meninggal tadi kan, dalam geran tu nama tu dah meninggal dan sebagainya. Jadi perkara ni nak tak nak memang kena buat
bawa kes ke pejabat pusaka kecil. Kalau ianya bawah daripada 2 juta lah nilainya. Kalau lebih kena bawa ke mahkamah tinggi. Untuk kita selesaikan siapa yang layak ya. Siapa yang layak ni kita kena pergi ke mahkamah syariah pula. Nak tentukan siapa sebenarnya waris sebenar yang layak untuk menuntut pusaka tu. Daripada situlah baru kita tahu sama ada yang tiba-tiba muncul tu layak ke tidak kan. Sama ada rupanya ingatkan kita bertiga je yang layak ni. Rupanya ada lagi yang lain-lain yang kita tak tahu. Kita kena bagi juga kepada dia sebab itu hak dia. Jadi dalam hal begini, kalaulah kita dah dapat bahagian kita, kemudian kita rasa tak payahlah. Alah, bila dah dipecah-pecah-pecahkan kita punya bahagian tu, contoh 20/1000. Alah, kecilnya. Selamatnya 2-3 kaki. Nak tanam apa? Pokok ubi. Pokok apa? Pokok keladi. Alah, baiklah kita dengan seikhlas hati. Walaupun kita tahu tanah itu di Kuala Lumpur. Walaupun kita tahu tanah itu sangat nilai yang tingginya. Tapi amal jariah kita ni, kita sedekahkan bagi inilah. Nampak sangat makcik ni memang dah jaga kebun ni, makcik lah yang ni, saya ada kerja lain, tak apalah makcik, dengan rela hati, seikhlasnya, tanpa apa-apa balasan sebab saya sayang makcik nak jaga ukhuwah ni, bagilah tanah ni kepada bahagian ni. Besar saya ni, bahagian saya. Jangan pula bahagian orang lain. Tak boleh lah pula. Tak boleh bagikan orang lain punya ya. Tak boleh, jangan Fiza. Baik. Dan di awal tadi Tuan Faizaluddin ada berkata, mengatakan mengenai hutang. Macam mana pula Tuan? Kalau si mati tu ada hutang yang tak diselesaikan, lepas tu waris pula tak tahu yang si mati tu ada hutang pun. Dalam situasi ni, lepas tu tak ada harta lagi. Macam mana dalam situasi ni? Soalannya harta tu perlu difaraid ke Tuan? Harta tadi memang kena difaraid lah ikut usaha. Okey, baik. Soalan Sugita ni hutang ni ada 2 ya. Satu, si mati tu berhutang dengan orang. Satu lagi ada orang lain berhutang dengan si mati. Okey. Yang orang lain berhutang dengan si mati itu kalau dia bayar dianggap sebagai harta pusaka. Kena diagihkanlah macam ni. Baik. Si mati pula berhutang dengan orang lain. Isteri tak tahu, anak tak tahu, adik-beradik pun tak tahu. Tak tahu. Kami tak nak bayarlah, tak tahu. Sekali tunjukkan ada dokumen, rupanya memang betul arwah ni ada buat pinjaman peribadi. Contohnya, kemudian mungkin kalau tak ada dokumen, kawan dia tunjukkan ni, saya buat bank statement, ada bank, saya transfer, sebagainya. Ada WhatsApp conversation sebagai contoh, ada perbualan telefon. Jadi kita pun tak boleh nak menafikan. Dalam hal begini, kena ingat ya, kita sebagai waris yang hidup ni, walaupun tak ada sekupang kata orang tempat saya yang ditinggalkan oleh si mati ni untuk diagih kepada waris, menjadi tanggungjawab kita lah ya untuk membantu menjelaskan apa-apa hutang si mati tadi. Tapi katakanlah memang kita tak mampu, bagi tahulah kepada kreditor yang nuntut. Suami saya ni tak ada apa ditinggal, tuan tengoklah. Pak cik tengoklah tu apa yang ada ni. Ini pun rumah sewa. Kereta pun dah kena tarik, tak ada apa-apa dah ni kan. Okeylah, dengan korang ni tak apalah, kami halalkan sebagai contoh kan. Tapi kalau nak dengan isteri dia tak mampu, mungkin pergi kepada adik-beradik yang lain yang mampu. Tak boleh bayar semua, bayar sedikit. Tak boleh bayar sekali, bayar ansur-ansur ya, supaya kita boleh bantu si mati tadi. Jadi kalau kita ni pemiutang pula ya, kita tahu arwah dah meninggal. Dia ni bab meminjam nombor 1, tapi bab membayar mengelat aja sampailah dia meninggal. Itu hak kita lah, sama ada kita nak halalkan ataupun kita tak nak maknanya tak nak orang kata haramkan ke. Kau matilah, yang penting aku tak halalkan sebagai. Biasalah orang kita tu kita. Tapi ini nasihat saya lah sebagai seorang yang orang kata kita ni beragama Islam. Banyak macam mana pun harta tu memang usaha kita. Rezeki itu memang betul usaha, tapi Allah yang bagi. Jadi mungkin kita dah bagi pinjam kat dia tu dah bukan rezeki kita. Jadi dalam hal begini lebih baik daripada kita tak halalkan, kita halalkan pinjaman itu. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi rezeki kita, nikmat kita. Mungkin bukan dalam bentuk duit, kesihatan, umur yang panjang, ramai pasangan, kenalan, klien dan sebagainya. Tuan, itulah tadi soalannya. Dia bertanya kalau harta tu kena faraidkan, tapi kalau hutang tu kita faraid. Betul kita. Bab harta semua munculkan diri kan. Tapi nanti. Harta ni sebenarnya ada orang lain yang punya. Ni orang nuntut hutang. Ya ke ada hutang? Bila dah hutang banyak, hutang tu lagi banyak daripada nilai harta, masing-masing menjauhkan diri. Itu biasa. Hakikatnya tak bolehlah faraid. Tapi tanggungjawab bersama. Ada 2 soalan sebenarnya. Satu soalan daripada Facebook dan satu lagi soalan daripada rakan-rakan kita juga. Katanya daripada individu ni, saya sebagai penerima duit bantuan daripada badan tertentu selepas kematian bekas suami. Kami telah bercerai sebelum suami
suami meninggal dunia dan ada anak bersama. Ada duit bantuan untuk anak lelaki kami yang terima setiap bulan sehingga usianya 21 tahun. Mungkin anak tak sihat ya tuan. Jadi persoalannya, mak mentua ni meminta separuh duit bantuan itu untuk membayar hutang-hutang arwah. Patut bagi atau tidak? Ini dah bercerai sebelum meninggal lagi ya, tuan. Anak pun tak sihat. Faham. Biasanya bantuan tu mungkin sokso ataupun insurans ataupun mungkin ada khairat kematian dan sebagainya. Itu tak boleh difaraikan. Itu bukan harta pusaka arwah. Itu adalah macam pencen terbitan kan kaki tangan kerajaan. Pencen ni kalau kita meninggal, kalau saya kerja-kerja anda pencen itu dibayar kepada anak-anak yang belum besar, belum dewasa. Kalau dia tak ada mak, kalau ada pasangan saya, maka pasangan tu akan dapat selama-lamanya. Itu tak boleh ditutup sebagai pusaka. Kena tahu ya penonton. Banyak ni mungkin banyak berlaku dalam kalangan kan, masyarakat kita. Mungkin jumlah insurans tu banyak, jumlah takaful yang diberi tu banyak kan. Jadi dalam keadaan ini tak boleh tuntut sebab itu memang bukan pusaka. Dia dalam hal begini memang betul. Cumanya dalam hal begini mungkinlah yang jadi isu sebab mak kepada cucu kita tu dah berpisah lama dengan anak kita. Jadi dalam hal begini macam dia ni kita anggap, kita biasa ingat kan, duit tu sebenarnya digunakan untuk kebajikan cucu kita. Tapi ialah mungkinlah kejap-kejap tukar kereta bekas menantu kita ni, kejap-kejap share dalam media sosial, bercuti ke sana sini. Walhal kerja tak ada apa sangat. Jadi timbul fitnah, timbul prasangka. Dia ni mungkin ambil duit dia bersitu gamaknya kan. Jadi hal begini pun kita pun kena jagalah elok maslahah. Walaupun mungkin kita bukan lagi menantu dia. Walaupun kita ni tak ada hubungan. Tapi itu ada anak dia, ada cucu tu. Jadi jagalah maslahah itu elok-elok ya. Tuan, bila kita bercakap tentang harta ni, bukan semua dalam kalangan kita ni mempunyai harta yang banyak ataupun yang besar. Betul. Ada orang yang dia ada 5 biji rumah, ada orang tak ada dan sebagainya. Tapi dalam hubungan pasangan suami isteri ni sebenarnya ataupun dalam kita sebagai individu ni, apa yang perlu kita lakukan sebenarnya? Perlu ataupun tidak untuk kita terus membuat hibah ataupun mana yang terbaik sebenarnya untuk kita menguruskan harta kita ni daripada berlakunya pertelingkahan ataupun individu-individu yang tak sepatutnya pula mendapat hasil tinggalan daripada kita selepas kita meninggal dunia nanti tuan. Contoh Hafiza ya, hari ni baik saya bagilah kat awak. Tak sampai petang dah bergaduh. Minta balik. Sebenarnya itu dilema yang difikirkan oleh pasangan suami isteri ya. Apatah lagi kalau suami ni aku bagi kat bini aku semua ni kan tiba-tiba dia bercerai pula dengan aku kan kahwin lain pula. Kan kahwin lain kan, isteri pula bagi kat suami ni kan suami kahwin lain pula kan. Jadi beginilah ya. Jodoh, ajal, maut, rezeki ni Allah dah tetapkan. Jangan kita fikir yang bukan-bukan ni. Ini kan macam-macam bila fikir ni maka datanglah prasangka yang bukan-bukan ya. Jadi mudah begini. Ada harta walaupun tak banyak, walaupun sekangkang kera kata orang kan, ada sikit, seelok-eloknya kalau kita tahu isteri kita tu tak bekerja. Langsung tak ada kerja. Memang dia bergantung harap dengan kita. Maka eloklah kita agihkan sedikit. Waktu kita tengah sihat ni, hadiahkan contoh rumah ni. Mungkin nama kita letaklah 2 nama. Kalau takut nak bagi semua kan, letak 2 nama. Ataupun kalau kita tak nak dia ganggu rumah ni, kita belilah 1 rumah lagi. Tapi dia tak duduk situ. Mungkin kita sewakan, kita tukar nama tu atas nama dia sebagai contoh. Itu kalau kita mampu beli rumah. Kalau duit pula, kita bukakanlah ASB atas nama dia. Bukalah tabung haji atas nama dia. Alah letaklah 1,000 ke 2,000 ke sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Duit yang sedikit itulah yang akan bantu dia survive untuk memulakan hidup. Mungkin dalam sebulan, 2 bulan, dalam tempoh iddah ataupun setahun bila kita dijemput oleh Allah SWT. Bayangkan kalau dia tak ada duit. Nak bayar bil elektrik macam mana? Nak bayar bil telefon macam mana? Nak bayar bil air macam mana? Anak nak pergi sekolah macam mana? Takkan nak telefon mak mentua. Takkan nak telefon ayah mentua. Sekali-sekala dia datang, dia sedih-sedih. Entah-entah mak ayah mentua tu pun tak sihat, tak ada pendapatan. Takkan nak telefon adik-beradik ipar yang lain. Kita ni janda. Telefon abang ipar kan apa pula kata kakak ipar kita, engkau ni menggatal ke? Sebagai contoh kan. Tapi maknanya kita waktu hidup ni simpan sedikit. Walaupun kita khawatir hubungan kita dengan isteri ni tak tahu bila. Tantah bergaduh, tantah hari ni kita okey dengan isteri dan sebagainya. Lepas tu kat pejabat baik pula dengan PA, baik pula dengan klien, Allah timbulkan rasa kasih dan cinta, nak berkahwin pula. Sebut saja kahwin, udah isteri minta cerai sebagai contoh kan. Jadi kita pun takut. Jadi hal begini nasihat saya lah, bukannya ini cadangan, bukannya arahan atau permintaan, cadangan. Kalau kita lihat isteri kita tu tidak berkemampuan, pasangan kita tu tak berkemampuan, OKU ke ataupun tak bekerja, tinggallah sedikit untuk dia. Apatah lagi kalau anak-anak kita kecil. Saya dengar cerita
takaful dan insurans. Ada yang bayar RM50 sebulan pun ada. Jadi apa salahnya kita ambil skim takaful. Bukan nak promote saya bukan ejen mana-mana, tapi saya lihat ada kebajikan dan kebaikannya. Jadi tak membebankan kita. Bila kita meninggal dah ada dia punya manfaat dan sebagai contoh. Kalau kita tak nak ambil takaful, tak nak ambil insurans sebab kita rasa macam was-was. Orang Islam ni ada juga yang agak konservatif ya. Sugita ya. Mungkin kita simpanlah dalam tabung haji, simpan dalam bank Islam, buka akaun dia. Dapat gaji, buat terus salary deduction. Jangan asyik buat bayar bil aja. Tolak RM50 kepada bini kita setiap bulan ya. Lama-lama jadi banyak. Itulah yang membantu dia esok untuk survive, untuk bangkit kembali kan. Baiklah, faham. Dan Tuan Faisal, di awal tadi Tuan dah terangkan kepentingan menguruskan harta ini. Pastinya sewaktu kita hiduplah kan kita harus uruskan. Tapi saya pernah juga berborak dengan rakan-rakan saya di mana selepas ada kematian dalam keluarga baru je kebumikan, tetapi kat rumah gaduh sebab semua orang duduk nak uruskan harta. Jadi sepatutnya waktu mana yang terbaik untuk mereka menguruskan harta si mati itu, Tuan? Soalan ini sangat-sangat subjektif. Tak ada satu formula kata 7 hari lepas meninggal kena begini. Tak ada ya. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang menonton bersama ni ya, gini ya. Sebab itu ada tujuan Allah cipta. Allah wujudkan nama dia. Kalau orang biasa kita anggap tempoh berkabung lah ya. Bila suami atau isteri meninggal ada tempoh berkabung. Kalau orang Islam pula kita ada tempoh edah kematian kan. Tujuannya kenapa? Pasangan yang ditinggalkan tu, anak yang ditinggalkan tu, dia akan merasai satu kehilangan yang amat dahsyat. Saya belum lagi merasainya sebab mak ayah saya ada lagi. Tapi saya lihat mak mertua saya dengan ayah mertua saya yang dah kehilangan anak bongsu dia. Ya, aksiden ya. Anak adik ipar saya lah. Jadi untuk dia pulih tu sangat lama. Bukan kata sebulan, bukan kata 2 bulan, bukan 3 bulan, makan tahun ya. Jadi untuk dia bangkit semula. Jadi janganlah hari pertama baru ke bumi terus tanya, harta arwah ni mana ya? Harta si mati ni mana? Jangan begitu. Bagi dia pulih dulu semangatnya. Nak tanya boleh, ni beras ni ada ke, makanan ni ada, anak-anak sekolah esok duit belanja macam mana? Tanya tu boleh. Bila kita tanya. Jangan pula tanya, geran rumah mana? Geran kereta mana? Ni hari tu dengar cerita arwah lu ada masuk dalam saham tu. Jangan begitu. Bagi tempoh bertenang. Tapi jangan biarkan lama-lama. Sebab kita khawatir waris yang ada pada hari itu tiba-tiba dia pula meninggal esok. Dah jadi sukar. Jadi banyak ya. Daripada orang 5 yang layak dah jadi 10, dah jadi 20, dah jadi 30, dah ramai. Bila dah susahlah kita nak dapatkan kesepakatan. Itu dia punya ujian. Jadi nasihat saya begitulah ya. Tengok yang hidup tu bila dia dah pulih, dia dah okey, biasanya kata orang dalam seminggu, lepas kita orang Melayu, orang Islam ni biasa kami ada buat kenduri tahlil, ada buat tahlil lah, memperingati arwah, doakan, jemput orang jiran, dah selesai semua, dah ada ni barulah kita buat dah bertenang, kita tengok kakak ipar kita tu atau adik ipar tu dah boleh dah bersembang, boleh dah keluar tengok-tengok siram pokok bunga. Itu maknanya dia dah regain dia punya diri punya semangat. Barulah kita, Kak, saya datang ni nak bantu. Minta maaf, saya nak bagi tahu awal, Kak, jangan anggap saya ni nak membolot ke nak apa. Saya nak bantu. Akak macam mana? Akak dah uruskan ke pasal harta pusaka abang tadi? Kalau akak nak minta bantuan saya boleh bantukan. Contoh akak nak minta saya ke sana ke sini, saya boleh bantu. Betul, tak apalah, nanti akak tengah uruskan juga ni. Nanti kalau akak perlukan nikmat kau, nanti akak telefon ya. Begitu sepatutnya. Mesti dalam keadaan harmoni, keadaan yang kata untuk menjaga silaturahim. Kalau tidak, Sugita, ada pengalaman saya sendiri, bukan nak dapatkan pusaka ataupun faraid tu, nak kumpulkan senarai aset, senarai harta dan hutang-hutang arwah ni dan dokumen ni bertahun-tahun. Sebab apa? Orang ni tak percaya dengan ni, orang ni tak percaya dengan ni, orang ni diperansaka ni, masing-masing sembunyikan dokumen dan sebagainya. Elakkan perkara begitu. Yang penting muafakat lah kan. Kalau boleh kita yang waris ini membantu untuk memudahkan urusan si mati. Dan apatah lagi dalam urusan harta pusaka dan juga kewangan ini. Dan semoga apa yang dikongsikan oleh Tuan Faisal hari ini sedikit sebanyak dapat memberi banyak manfaat dan juga pengajaran yang berguna untuk kita semua, untuk kita jadikan panduan. Yang penting sekali, ingat tanya khabar. Jangan tanya berapa baki harta. Okey. Terima kasih juga kepada penonton-penonton kita yang banyak memberi soalan kepada kita, dan kami harapkan daripada soalan-soalan yang telah pun kami utarakan tadi sedikit sebanyak dapat membantu anda juga untuk menenangkan minda anda. Ya, terima kasih Tuan Faisal ya. Dan Sama-sama. anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Z Rahman.
Wanita hari ini. Mengapa kau hancuri? Mengapa kau menghinakan? Mengapa kau sakiti? Mengapa kau melukakan? Mengapa kau memberi? Mengapa kau melupakan? Mengapa kau akhiri? Mengapa kau dengan getaran jiwaku kemukakan pertanyaan. Tak ingin ku kau pergi, tak ingin ku dikecewakan, tak ingin cinta dinodai, tak ingin dihancurkan, tak ingin ku disakiti. Dengan perasaan apa ku meminta jawaban. Di kananku cinta penuh bermadu, kalimat sakti yang mana untukmu? Dapatkah membuat pilihan agar kita dapat bersama? Kau bisa membahagiakan, menceriakan, bisa menggembirakan, mempesonakan aku. Ingin dicintaimu dan menyintai aku. Ingin dan terjaga di sampingku selamanya. Cinta bersemi semoga cintamu kan datang padaku. Asmara kan mengundang tanpa mengira waktu berkata di hatiku dan semoga cinta bersemi semoga cintamu kan datang padaku. Asmara kan mengundang tanpa mengira waktu berkata di hatimu dan hatiku. Mengapa jawaban pertanyaanku kan akan mengapa. Wow, Z Rahmat. Pagi Z boleh ya? Boleh. Wow, cantiknya senyuman awak. Sihat Z? Alhamdulillah. Okey Z, mengapa? Mengapa? Saya nak tanya, mengapa awak buat cover ataupun dengan susunan baru ni lagu Nicky Astria? Mengapa? Okey, mengapa? Why? Why? Kita modern sikit lah why. Saya memang minat lagu ni sejak kecil, tapi saya pada waktu tu macam takutlah nak menyanyikan lagu ni dan saya dicadangkan oleh pihak label untuk diberikan untuk membuat lagu ini remake dengan arrangement yang baru. So saya pun sahutlah cabaran yang diberikan oleh pihak label dengan hati terbuka. Jadi berapa lama masa yang awak ambil untuk menyediakan diri awak untuk menyanyikan satu lagu yang ramai orang tahu lagu ni, lagu fenomena Nicky Astria? Mengapa ni? Berapa lama
lama lah juga. Lama. Actually lagu ni lagu karaoke lah kalau dikatakan. Tapi saya diberi dalam masa sebulan je kot. Sebulan je? Saya dapat panggilan lah daripada label lah. Okay Z, nak tak kita buat cover balik lagu ni semua. So saya macam, okey boleh. Tapi saya cubalah, saya prepare sebab lagu ni bukan lagu yang senang. Betul. Dan saya perlu fikir macam mana nak bagi lagu ni jadi fresh, lagu baru, lagu lama yang dibarukan jadi tak sama dengan yang lama yang fenomena pada satu ketika dahulu. Apa antara cabaran bagi Z sendiri apabila untuk menyanyikan lagu ini? Sebab saya tengok vokal awak macam saya nak ambil kelas vokal dengan awak tahu. Begitu powerful, impactful vokal awak. Cabaran of course. Kita tahu Nicky Astria mempunyai tone suara yang besar dan saya perlu setkan diri saya untuk bukan samalah untuk setanding dengan Nicky Astria. Itulah saya punya cabaran yang betul-betul takutlah. Dah tag dia tak? Dah tag supaya dia dapat mendengar lagu ini? Ada juga, kami ada buat promotion. Beberapa promotion di YouTube, di IG dan ada juga kami tag pihak Nicky Astria and beliau pun ada repost video-video yang kita orang tag tu. Okey, baik. Dan bagi Z sendiri kan, Z rasa sebab sekarang ni ramai yang membuat cover. Z pernah menyanyikan lagu Move, Malaysia Tercinta dan lagu Raya pun ada kan. Betul. Jadi apabila Z membuat cover ni, adakah Z rasa lebih senang untuk mendekati peminat-peminat sebab reach dia lebih luas ataupun Z buat sebab dia trend sekarang ini? Ada dua. First, betul lah kita bagi macam peminat sebab senang untuk saya promo. Orang dah tahu, orang boleh sing along. Yang kedua adalah macam mana penerimaan orang tentang saya punya style, saya punya arrangement dan saya punya pembawaan lagu ini. Adakah setanding, adakah tak setanding? Itulah ada dua perspektifnya. Okey, dan selepas ni apa antara lagu daripada Z yang boleh mereka harapkan? Itu kita kena tunggu daripada pihak label. Okey. Tak nak kongsi sikit-sikit pun tak ada ya? Rahsia? Kenalah follow. Okey, jadi apakah laman Instagramnya? Okey, laman Instagram saya Z Rahmat, ZEERAHMAT. Boleh follow untuk follow up saya punya story, cerita lagu baru ke, lagu lama ke, bolehlah follow di situ. Okey, baik. Terima kasih Z dan teruskan dengan senyuman lebar awak ni. Sangat-sangat cantik tau. Tak macam geram saya tengok. Apapun, selamat maju jaya Z dan anda di rumah. Jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan Fiza dan juga saya. Alright. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baiklah, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan kami harapkan perkongsian kita selama 1 jam ini yang telah pun anda saksikan secara langsung di Kaca TV dan juga anda yang menonton kami secara dalam talian di Facebook WHI TV3 dapat memberi manfaat kepada anda. Saya kira ini persoalan yang saban waktu seringkali dibincangkan dan juga kerap menjadi persoalan dalam kalangan kita masyarakat ini. Betul. Pastikan anda dapatkan juga ilmu lah berkaitan dengan pembahagian harta ini. Tak maulah bila dah buat lepas tu ada masalah nak buat balik wasiat tu semua gaduh antara adik-beradik, sanak saudara tidak perlu. Kita elakkan yang macam Fiza katakan tadi. Yang penting kita bermuafakat. Yang paling penting juga sebenarnya untuk kita dapatkan maklumat daripada sumber yang betul sebab kadang-kadang bila berlakunya selepas kematian seperti yang Tuan Faisal katakan tadi, adakah ramailah orang yang akan memberi nasihat, akan memberi orang kata buah fikiran dan sebagainya kan. Tapi kalau boleh kita kena ambil tahu daripada individu yang betul-betul arif tentang hal ini. Ini bagi mengelakkan masalah-masalah yang tidak diingini berlaku. Dan kalau boleh kita pun sebagai seorang individu ni datang ziarah orang meninggal dunia, menziarahi waris-waris si mati ni, janganlah sibuk-sibuk tanya tentang harta ataupun wang ringgit orang kan. Kita lebihlah kepada memberi sokongan-sokongan daripada pelbagai bentuk yang lain. Setuju sangat dengan apa yang Fiza katakan dan di sini sahaja siaran hari Khamis hari ini. Seperti biasa WHI akan kembali dengan topik hikayat perkahwinan esok. Saya rasa macam saya nak jatuh cinta. Wow.
Tapi dengan siapa saya tak tahu. Tapi ada orang dia jatuh cinta berkali-kali dengan orang yang sama. Esok kami nak bawakan kepada anda kembali jatuh cinta dalam hikayat perkahwinan bersama dengan tetamu istimewa kita yang tular di media sosial tentang pasangan ini yang telah berjumpa kembali selepas 63 tahun mereka berpisah. Okay, jadi jangan lupa esok temu janji kita jam 12 tengah hari. Di mana jua anda berada, pastikan anda selamat, jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati,